اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 31. Baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Huraian sifat yang ke-21. Jawaz, artinya harus. Huraian sifat yang ke-21. Mana jawaz? Artinya erti jawaz harus. Jadi huraian sifat yang ke-21. Jadi kalau kita nak kira lah, sifat harus ni sifat yang ke-41. Sebab lepas dah huraian 20 sifat yang wajib bagi Allah. Tetapi di huraian 20 sifat yang wajib bagi Allah tu, dia sudah menghuraikan sifat mustahil, lawan kepada 21 sifat. 20 sifat tu kan dia datang dah dengan sifat yang mustahil. Huraian sifat yang pertama, sifat wujud. Di huraian sifat wujud tu dihurai dah lawan kepada sifat wujud, sifat mustahil. Sampailah kepada sifat yang ke-20, kaunuhu mutakalliman. Jadi disertakan dengan sifat mustahil, lawan kepada kaunuhu mutakalliman. Kalau kira-kira kita ni sudah selesai pembicaraan 40 sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kira sifat haruh ni yang ke-41 lah kalau kira. Sebab 41 sifat yang kita bicara berkaitan dengan sifat Allah ni, dia masuk di bawah pengertian la ilaha illallah. Kemudian masuk di bawah pengertian Muhammadur Rasulullah. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, kemudian 1 sifat yang harus bagi Rasul. Jadi 9. Jadi masuk di bawah la ilaha illallah 41. Yang ke-41-nya sifat harus lah. Ada ni. Tapi dia huraian yang sifat yang ke-21 ni, jadi dia tak bilang hak mustahil, hak dalam huraian tiap-tiap satu bagi 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga nanti di muka surat 34, huraian yang kelima. Huraian sifat yang kelima bagi Rasul, jaiz artinya harus. Huraian yang kelima. Kalau kira sifat harus bagi Rasul tu huraian yang ke-9 lah. Selepas daripada huraian 4 sifat yang wajib bagi Rasul, huraian 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Jadi yang harus ni kalau kira yang ke-9. Jadi hak sifat arus bagi Allah Ta'ala kira yang ke-41.
kesudahan segala aqaidul iman yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira sifat yang ke-41. Tapi di sini dia kira dah kaunuhu mutakalliman, huraian sifat yang ke-20. Jadi sifat harus ni huraian sifat yang ke-21. Ni ikut susunan sinilah. Tapi kalau kita ikut kepada sifat wajib 20, sifat mustahil 20, jadi 40. Sifat harus ni adalah huraian sifat yang ke-41. Itu kalau kira campur dengan hak mustahil. Hak ni tajuk kita Al-Misbahul Munir ni dia mengikut hak tajuk-tajuk hak selepas. Jadi huraian sifat yang pertama sampailah kepada huraian sifat yang ke-20 itu, walaupun di dalam tu termasuklah pembicaraan sifat mustahil, dia tak bilang. Jadi habis hak 20 kaunuhu mutakalliman, masuklah pada huraian sifat yang ke-21. Jadi kalau kira-kira 41 sifat Allah terkandung di bawah la ilaha illallah. 9 sifat bagi Rasul terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. 41 capur 9, 50 aqidah terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. 50 aqidah terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. 41 di bawah la ilaha illallah, 9 di bawah Muhammadur Rasulullah. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, sama je dengan sifat-sifat yang terdahulu tu, dengan tentu sungguh. Dia sifat-sifat yang terdahulu ni dengan tentu sungguh sifat yang wajib bagi Allah, dan tentu tidak sifat yang mustahil bagi Allah. Hak tiap-tiap huraian hak sifat 20 ni kan, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan mengaku putus di dalam hati dengan tentu sungguh. Contohnya ada sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sama sekali Allah bersifat dengan sifat bisu. Tu hak pembicaraan sifat wajib dan sifat mustahil. Ni sama juga ni, dimulai pembicaraan sifat harus ni wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf ni wajib fardu ain lah. Mukallaf ni orang yang ditaklifkan syarak, orang yang diberati hukum syarak, daripada orang yang baligh serta berakal. Wajib mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, jazam, putus dalam hatinya dengan tentu sungguh. Dengan tentu sungguh Allah Ta'ala harus memperbuatkan apa-apa mungkin, dan harus meninggalkan akan dia akan perbuat apa-apa mungkin. Tidak wajib perbuat mungkin, dan tidak mustahil meninggal akan perbuat mungkin. Harus Allah nak mengada, harus Allah nak meniadakan, harus Allah nak memperbuatkan apa-apa mungkin, dan harus meninggalkan akan perbuat. Mana apa ni? Tak buat lah. Harus Allah buat ataupun tidak buat apa-apa mungkin. Mumkinun, perkara yang harus ada, harus tiada. Mumkinun ni mastawa alaihi wujuduhu wa adamu, perkara yang bersamaan antara ada dengan tak ada. Ada pun boleh terima, tak ada pun boleh terima. Itu dia panggil mumkinun. Adapun Allah wajib ada, bukan mumkinun. Adapun isteri Allah mustahil nak ada, dia tak panggil mumkinun. Mumkinun ni selain daripada yang wajib dan selain daripada yang mustahil, itulah masuk dalam mumkinun. Mungkin ingat makhluk ni lah. Kan makhluk semua yang ada ni kan, ada pun boleh terima, kalau kata tak ada pun boleh terima. Kita manusia ni Tuhan perbuat,
Hak dia, kuasa dia buat kan. Tuhan tidak perbuat, kuasa dia tak perbuat, tak ada lah. Kenapa ni? Kita boleh terima kalau kata Allah perbuat, dan kita boleh terima kalau kata Allah meninggalkan perbuat apa-apa mungkin ni perkara yang harus ada, perkara yang harus tiada. Tidak wajib perbuat mungkin, dan tidak mustahil meninggalkan perbuat tiap-tiap mungkin. Mustahil perbuat memang tak nampak lalu dah. Mustahil perbuat, mustahil meninggalkan, mustahil, dan tidak mustahil. Tidak wajib perbuat mungkin, dan tidak mustahil meninggalkan dia. Maknanya Tuhan buat ni harus, bukan wajib. Tuhan meninggalkan perbuat harus, bukan kata mustahil, tak mustahil. Tuhan buat ke boleh terima, Tuhan tak buat ke boleh terima. Mustahil Tuhan tak buat, dah. Hak dia, kekuasaan dia belaka. Dia nak buat, akan boleh terima. Dia nak meninggalkan perbuat dengan bahawa Allah tidak perbuat, boleh terima. Ni dia panggil harus pada akal. Hak harus pada akal tu, hak kita berpegangnya tentu sungguh Allah perbuat, ataupun harus Allah meninggalkan perbuat, dengan makna Allah tidak perbuat. Sebab apa? Sebab hak dia belaka, harus dia nak buat, dan harus dia tak mau buat. Tak wajib Allah Ta'ala buat, dan tak mustahil Allah Ta'ala tidak buat. Wajib, tak wajib, harus. Kalau Allah tidak buat, mustahil ke? Tak mustahil. Hak dia buat boleh terima, tak buat pun boleh terima. Dia panggil apa? Harus pada akal. Hak kita pegangnya, kita pegang tentu sungguh harus bagi Allah perbuat apa-apa mungkin, dan tentu sungguh harus Allah Ta'ala meninggalkan perbuat. Ning kita kira semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak dia nak perbuat, hak dia. Tak mau perbuat, hak dia. Kita boleh terima kedua-dua belah. Kalau kata Allah perbuat, harus boleh terima. Allah tidak perbuat, harus boleh terima. Sebab apa? Sebab hak dia. Kalau macam kita dah, kita buat apa-apa dah harus, dah wajib kena buat. Tak buat pun orang noh kitanya, tak hidup kitanya, tu bahagian kita. Bahagian Allah, kekuasaan Allah ni Allah perbuat, hak dia buat, harus boleh terima. Kalau kata Allah tidak buat, boleh terima. Ni kepada asal, kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kira kepada ketentuan azali, ada lah haru-haru ni. Nikir kepada hak asal, tak tilik kepada ketentuan azali, tak tilik kepada apa yang ada di ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga tak tilik kepada Al-Quran cerita. Kalau tilik pada Al-Quran cerita, tilik kepada ketentuan azali, tilik kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada harus ni. Kalau Tuhan menentukan pada azal kita akan diadakan, maka wajib Allah mengadakan kita. Wajib dengan makna apa? Mustahil kalau Allah tidak mengada. Sebab apa? Sebab Allah menentukan kita akan diadakan, tiba-tiba Allah tidak mengadakan, rosak sifat iradah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tilik situ, tak ada harus ni. Ni tidak tilik kepada Al-Quran cerita, tidak tilik kepada ketentuan iradah, dan tidak tilik kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kita ni, mungkin ni makhluk ni, ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada apanya. Bukan ada tak ada jasad kita ni, ada gerak, lepas tu tak ada lah gerak, jadi diam pula.
Diam pula tak ada, jadi gerak pula. Tilik kepada kekuasaan Allah. Harus berlaku Tuhan nak gerakkan kita, Tuhan nak diamkan kita. Tapi kalau tilik kepada iradah telah menentukan pada azal segala-gala perkara, Allah menentukan pada azal kita akan bergerak. Sampai masa bergerak kita tu wajib. Akal tak terima dah kalau iradah menentukan kita akan bergerak. Sampai masa Tuhan tidak buat kita bergerak, di mana sifat iradah ilmu Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Kalau Tuhan menentukan bergerak, maka wajib bergerak. Tuhan menentukan diam, maka wajib diam. Tu dia pergi kepada aridi pula tu. Tilik kepada ketentuan azali, tilik kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hak ni bicara lepas dah ni. Pada dalam kitab kita ni muka surat 19. Dalam kitab kita ni. Dalam kitab kita ni muka surat 19. Muka 19 pula. Muka surat 9. Muka surat 9 baris bawah sekali tu, baris ketiga daripada bawah. Faidatun. Ini suatu perkara yang berguna, yang sangat banyaklah orang-orang yang jahil dengan perkara ini. Ramai orang erti ni, kata pengarang Syekh Abdul Qadir kita ni. Syekh Abdul Qadir kita kata Syekh Abdul Qadir pula dah. Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Qadir ni tu mertua kepada ni Baba Zik, Tok D. Syekh Abdul Qadir tidak kenal. Kita kalau sebut kata Syekh Abdul Qadir Mandili lah, kita kenali dengan Tok D. Tok D Skam. Itu mertua kepada Baba Zik. Ini Baba Zik Abdul Aziz. Baba Zik ni menantu kepada Tok D Skam. Baba Zik ni mertua kepada Baba Haji Ismail Sepanjang. Baba Sepanjang tu menantu kepada Baba Zik lah. Baba Zik ni pengarang Al-Misbahul Munir. Masa saya duduk Pasir Tumbuh dahulu, sempat jugalah berulang kelas mingguan di Kampung Paluh. Berulang pun dah ngaji molek masa tu. Duduk pondok, berulang pergi hari ni kelas mingguan dengan Baba Zik. Sebab Baba Zik ni dia tak boleh balik lah sebelah sana, dikendaki oleh kerajaan. Jadi dia terpaksa kena hijrah duduk di Kelantan. Itulah Paluh Kelantan ni, bukan Paluh Pulau Rusa tu. Dia dah mikir Paluh Pulau Rusa pula, Paluh di Kelantan Kota Baru. Jadi Baba Zik kata mana, dia kata ramai orang jahil, dia kata ramai orang jahil dengan perkara ni, sehingga kata Baba Zik, yang tidak disangka dengan jahilnya tetapi jahil juga. Siapa yang tak disangka jahil? Siapa? Sehingga dia kata banyaklah orang jahil. Kita sebut ramai tau. Sebut banyak kau. Oh, banyak orang mari. Sebut gitu. Ke ramai? Ramai tau. Kalau kita ramai lah, banyak ni barang tau. Banyak ni barang. Kalau orang ramai, dia kata banyak. Ini sangat banyaklah orang jahil dengan perkara ini, sehingga yang tidak disangka oleh dengan jahilnya pun tiba-tiba jahil juga. Kita kata kau ustaz lah, tak disangka-sangka jahil, kena jahil juga. Mana iaitu tiap-tiap perkara yang diputuskan oleh Allah dan Rasul. Allah sebut dalam Al-Quran, Rasul sebut dalam hadis Nabi Rasul sebut dah. Tetapi tidak ada janjian apa-apa daripada pahala dan seksa. Tapi perkara itu tetap dan pasti, maka tidak dinamakan akan diwajib syarak. Sekarang ni dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. Kalau dalam Quran ni ada perintah, kalau perintah tu tidak dilaksanakan, maka akan dijanji seksa. Hak perintah tu lah, diri oleh kamu akan semayang contohnya, itu wajib syarak. Hak ni Quran, tapi tak ada lah cerita janji pahala ke janji tak ada, tapi tetap pasti berlaku.
Ni tidak dinamakan wajib syarak. Wajib syarak, hak, wajib, sunat, haram, makruh lah. Ada ni. Tidak panggil wajib syarak taklifiyah yang 5. Tapi sebenarnya dia panggil wajib syarak juga. Wajib syarak hukum yang terhenti atas syarak yang menghantarkan dia. Quran royak, hadis royak, dia panggil wajib syarak juga. Hak kata bukan wajib syarak ni, bukan wajib syarak hukum 5 tu. Buat boleh pahala, tinggal berdosa, bukan hak tu. Tapi Quran kata mana? Contohnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai akan mati. Pada ni. Quran kata tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tetap pastilah berlaku. Kalau Quran kata tiba-tiba tak berlaku, mustahil. Tapi mati ni adakah dijanjikan dengan pahala? Kalau mati boleh pahala, tak mati berdosa. Tak ada. Maka tu dah panggil hukum syarak taklifiyah. Ini dia panggil hukum syarak, hak pembicaraan hukum syarak 3 perkara tu. Wajib syarak, mustahil syarak, harus syarak. Tapi di sini tidak sebut panggil hukum syarak, dia panggil hukum. Mati akan boleh terima. Tak mati akan boleh terima kekuasaan Allah Ta'ala. Quran royak ni, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tilik Quran beritahu, maka mati kita jatuh hukum wajib. Bukan harus dah. Tapi hak tu dia panggil wajib akal aridi, dia panggil. Tu lain hak tu. Kita di sini, kalau kita nak bicara malam ni, hukum akal hak asal. Kita tak tilik kepada Quran beritahu. Kita tak tilik kepada ketentuan iradah. Ta'alluq ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hak Allah. Harus Allah mengada, harus Allah tidak mengada. Harus Allah nak menjadikan kita, harus Allah tidak menjadikan kita. Harus Allah nak mematikan kita, harus Allah nak mengekalkan kita hidup. Ini pada kekuasaan Allah. Tilik pada Quran beritahu, tilik pada iradah yang menentukan. Maka iradah menentukan ada tu wajib. Iradah menentukan tiada tu wajib. Tak panggil harus dah. Sebab apa? Sebab perkara yang iradah tentukan pasti akan berlaku. Masya-Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Barang yang dikehendaki oleh Allah akan berlaku, barang yang tidak dikehendaki Allah tidak akan berlaku. Tilik situ. Tak ada dah harus ni. Kalau tilik situlah. Dia didatang kat sifat haruh ni. Kalau ke sifat haruh ni tak ada. Kalau kepada hak ketentuan azali contohnya. Jadi didatangkan juga sifat haruh ni 2 sebab, 2 kerana. Sebab yang pertama, kerana tidak sempurna sifat istighna Allah tanpa kita menyabitkan sifat haruh. Tidak sempurna istighna Allah, terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-galanya kalau kita tak bicarakan sifat haruh. Haruh Allah mengada, haruh Allah meniada. Apa nyata istighna Allah, terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-galanya. Allah nak mengada, hak dia. Allah tak mau mengada, hak dia. Allah terkaya, Allah lepas daripada segala-galanya. Takkan sempurna istighna, malaikat kena sebut hak haruh ni. Ke situ dulu. Lepas tu hak ketentuan azali tu hak dia belaka, ke mana dia lah. Mana-mana pun. Tak mungkin lagi hak ketentuan azali. Nak kira kepada Allah Ta'ala ni kuasa. Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat istighna, terkaya, lepas daripada segala-galanya. Tak akan sempurna nak bicara istighna, malaikat kena sabitkan sifat haruh. Sebab kalau sebut kata Allah wajib mengada, jadi Allah ni tidak istighna, terikat pula jadinya. Jadi nak sempurna bicara sifat istighna, didatangkan sifat haruh. Walhasil sebenarnya kalau tilik pada ketentuan iradah yang menentukan pada azal, akan ada, pasti akan ada. Tak ada haruh-haruh dah. Sebab kalau iradah menentukan ada, sampai masa tidak ada,
rosak sifat iradah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mustahil sama sekali. Tu tilik kepada ketentuan azali. Ini semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harus Allah mengada, harus Allah tidak mengada. Kata dia. Kemudian satu laginya didatangkan sifat istighna ni kerana nak menolak Mu'tazilah yang berpegang kata Tuhan buat wajib buat perkara yang baik. Wajib Tuhan buat perkara yang baik. Kita ahli sunnah tidak. Harus Allah nak buat hak baik ke hak jahat ke, harus sebagai Allah. Harus Allah nak meninggalkan apa-apa mungkinun, hak baik ke hak jahat ke, harus Allah meninggalkan perbuat sebab dia bagi mungkinun. Mu'tazilah dah. Hak mana hak mungkinun harus Allah meniada mungkinun hak baik. Dan mungkinun harus Allah meniada ni tak. Dia hak ni. Hak Mu'tazilah ni, hak mungkinun ni hak baik, wajib Allah mengada, bukan harus. Hak baik. Macam mana? Boleh makan, itu baik. Wajib Allah mengada. Allah mengadakan makanan lah untuk kita ni, wajib. Bukan harus. Kita harus mengadakan apa-apa mungkinun. Mungkinun termasuk makanan. Mungkinun lah. Tuhan nak mengadakan makanan, harus. Tuhan nak meniadakan makanan, harus. Dah ada masalah dah. Mengadakan makanan tu wajib bagi Allah. Sebab apa? Sebab itu perkara baik. Allah wajib buat perkara baik. Sebab manusia Allah yang buat. Bila manusia Allah yang buat, wajib Allah buat dengan makanan manusia. Itu contoh perkara baik. Tak ada haru-haru dah, kata Mu'tazilah. Dah kalau buat makanan tu wajib, hak tepat tak ada makanan tu, main mana pula? Sekarang ni Mu'tazilah kata buat makanan tu perkara yang baik, perkara yang aslah dia panggil. Perkara yang baik wajib Tuhan buat, bukan harus. Tak apalah, tepat ada makanan macam tempat kita. Dah tepat tak ada makanan, yang kamu kata Allah wajib buat baik, Tuhan tak buat makanan tepat tu. Tuhan tak buat tu kerana kamu. Kamu kat mana pula? Dah kamu duk berperang sesama kamu. Maka tak ada makanan, bukan hak Tuhan dah, hak kamu. Hak pula dah. Ni Mu'tazilah. Ada ni. Jadi kalau berlaku perkara baik di kita ni, wajib bagi Tuhan buat kita ni. Dah berlaku perkara buruk di kita, bukan Tuhan, hakmu sendirilah pula. Ni Mu'tazilah. Kita tak. Perkara baik ke yang berlaku di kita, harus Tuhan buat dan tak buat. Perkara yang buruk berlaku di kita pun harus Tuhan buat dan tak buat. Hak dia berlaku. Baik ke buruk ke, benda ni manis ke pahit ke, mungkin berlaku, harus Allah buat dan harus Allah tidak buat. Ini kita di sana. Mu'tazilah tidak. Hak baik, hak manis wajib Tuhan buat. Hak tak baik, hak pahit Tuhan tak buat tu, mu buat sendiri. Letak kita pula dah. Mu'tazilah. Dah kalau Tuhan buat manusia, Tuhan wajiblah buat perkara baik kepada manusia tu. Tadilah contohnya makanan. Takkanlah Tuhan buat manusia, Tuhan tak buat makanan. Buat makanan tu perkara yang baik untuk kehidupan kita, maka wajib Tuhan buat makanan kepada kita. Hak tak ada makanan, Tuhan tak buat. Lepas tu bagaimana? Kamu sendirilah. Contohnya kamu berperang, tak ada lah makanan. Kamu malas, tak ada lah makanan. Maka kamu sendiri kalau hak tak baik. Kalau baik, wajib Tuhan buat. Kita ahli sunnah tak baik ke tak baik ke, perkara mungkinun harus Allah buat dan harus Allah tidak buat. Ini tilik kepada kekuasaan Allah semata-mata. Tilik kepada iradah, ilmu iradah menentukan pada azal. Atau balik pada pembicaraan buka 9 buka 10 tu lah. Bila Allah menentukan pada azal, kita akan ada kita ni pastilah. Allah menentukan pada azal kita akan bergerak pada satu-satu masa. Bergerak kita tu pastilah, tak ada harus dah. Sebab apa? Sebab iradah telah menentukan akan berlaku. Maka berlaku tu pasti. Kalau iradah menentukan akan berlaku sampai masa tidak berlaku, itu mustahil.
Itu kalau kita pergi bicara panjang kok, dia pergi kepada hukum akal aridi. Kita wajib, mustahil, harus. Kita dah bicara lepas dah tu. Itu hukum akal zati. Hukum akal hak semata-mata. Hukum akal semata-mata. Dipikir cara akal semata-mata, Tuhan mesti ada. Kita fikir akal semata-mata, tak ada Tuhan, tak mungkin sama sekali. Kita fikir akal semata-mata, hak Allah Ta'ala belaka. Allah nak buat, boleh terima. Allah tak mau buat, boleh terima. Ni fikir akal semata-mata. Pada hak tu hukum akal zati hak asal. Tilik pada aridi, dah Tuhan menentukan akan ada, maka ada tu mestilah. Dia panggil hukum akal aridi. Hukum akal aridinya mana? Contohnya, apabila Allah Ta'ala menyatakan bahawa orang mukmin yang soleh, Quran kata akan dibalas dengan syurga. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat. Dua ni, gegu kena dua. Berikan gembira oleh Muhammad akan orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan beriman saja, dia kena kapuh dua ni. Apa khabar gembiranya? Bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahawa balasan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran royak gitu kok. Orang yang beriman, yang beramal soleh, maka tentulah syurga, wajib syurga tu. Sebab Quran beritahu seumpama tu. Mustahil lah orang beriman beramal soleh masuk neraka. Sebab apa? Quran royak wajib mustahil tu bukan hak hukum akal hak asal. Hukum akal selepas tilik kepada ayat Quran. Kalau hukum akal hak asal dak tilik pada Al-Quran royak, syurga ke neraka ke, masuk syurga ke masuk neraka je mungkinung belaka. Hak Allah Ta'ala nak bubuh mana bubuh gila. Allah nak bubuh orang beriman dan neraka, hak dia. Allah Ta'ala nak bubuh kafir dan syurga, hak dia. Harus je lah. Tertilik pada akal semata-mata atas kekuasaan Allah. Tengok pula Quran beritahu tu macam mana. Itu aridi dia panggil. Aridi ni apa? Asal mana aridi, aradi? Dah Quran beritahu seumpama tu. Tuhan beritahu seumpama tu. Fikir kau akal, tilik pada Quran kata pasti berlaku, wajib. Mana orang beriman dan beramal soleh, wajib syurga, pasti berlaku. Quran beritahu seumpama tu. Orang beriman dan beramal soleh masuk syurga, masuk neraka mustahil. Mustahil akal aridi. Akal tak terima orang beriman dan beramal soleh masuk neraka. Sebab apa akal tak terima? Tu Quran beritahu terang-terang tu. Syurga kan. Jadi mustahil lah Quran ni bohong. Mustahil Quran kata ni tak berlaku. Kalau gitu mustahil akal aridi dia panggil. Aridi. Kan kita biasa cakap dah. Ma'arik lisukung. Ma'arik ini dia mak asli je. Tapi kenapa jadi ma'arik lisukung? Kerana lepas daripada mak asli itu ada bagi mati kerana wakaf. Kerana bagi mati wakaf tu panggil aridinya. Hak asalnya mak asli. Kerti dah hak buat tajwid tu kan. Ma'arif li sukun tu asal dia mak asli. Tapi aridi. Kenapa? Jumpa dengan baris mati kerana wakaf. Jadi ma'arif li sukun arid dia. Asalnya mak asli. Mana asal tilik pada kekuasaan Allah harus berlaku hak dia berlaku. Dah Quran beritahu seumpama tu. Orang beriman beramal soleh, balasannya syurga, maka wajib akal aridi
orang beriman dan beramal soleh masuk syurga, mustahil akal aridi orang yang beriman beramal soleh masuk neraka. Orang kafir hak tu tetap ada wajib masuk neraka, wajib akal aridi. Tapi kalau tilik pada kekuasaan Allah, boleh belaka lah. Kafir sendiri pun kalau tak nak bersyurga, bubuhlah hak dia. Mungkin belaka hak tu asal. Dah Quran kata dah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Taala sama sekali tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kafir tak ampun sama sekali. Kafir wajib akal aridi masuk neraka. Mustahil akal aridi masuk syurga. Itu cerita orang beriman soleh dan cerita orang kafir. Ada satu golongan laginya orang beriman tapi banyak dosa. Lain pula tu. Hak wajib syurga, wajib akal aridi syurganya orang beriman dan beramal soleh. Hak wajib nerakanya orang kafir. Satu laginya orang beriman tapi banyak dosa. Tu mana pula? Hak tu harus akal aridi. Syurga pun boleh, neraka pun boleh. Syurga macam mana? Tuhan ampun dosa dia, masuk syurga direct. Tuhan tak ampun, tak ada ampun, masuk neraka dulu. Tapi janji ada iman, wajib syurga juga kemudian. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tuhan mengampuni dosa selain daripada dosa mensyirikkan Allah bagi sesiapa yang ia kehendak. Atas Tuhan harus Tuhan nak mengampuni orang beriman yang derhaka ni, dosa dia Tuhan ampun, syurga lalu lah. Harus Allah Ta'ala tidak mahu mengampuni, ikut dosa dia lah, lama mana masuk neraka jahanam dahulu. Hak ni hak aridi ni, bukan hak hukum asal zati. Sekarang ni hukum asal zati ni harus pada akal ni, tak tilik apa-apa ni. Hak dia belaka, hak Tuhan belaka. Ini awak apa pun harus pada akal. Dia tak mau buat pun harus pada akal. Mana ni? Ni kira hak asal, hukum akal zati hak asal. Kalau kira tak ada ni sebab tilik pada Quran berlaku semana Quran beritahulah. Tilik kepada ketentuan azali. Tidak betul-betul azali. Apa yang Tuhan menentukan akan ada, maka pastilah Tuhan akan mengadakan. Kalau Tuhan menentukan pada azal akan tiada, pastilah Tuhan akan meniadakan. Apa yang Tuhan menentukan, apa yang Tuhan menentukan ada, tiba-tiba tidak ada. Tuhan menentukan tidak ada, tiba-tiba Tuhan mengadakan, itu mustahil. Sebab apa? Mana iradah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuka cemaking gitu tu. Ada ni. Tu tilik kepada ketentuan iradah. Ni semata-mata akal, harus Allah mengada dan harus Allah tidak mengada. Dan dalil atas menunjukkan kata harus bagi Allah memperbuatkan mungkin dan meninggalkan dia, dan tidak wajib perbuat dan tidak mustahil meninggalkan yang berbuat itu, ialah kita fikir. Ini dalil akli, kita fikir. Dalil kata harus Tuhan perbuat dan meninggalkan perbuat. Tak wajib Tuhan perbuat, tak mustahil Tuhan meninggalkan perbuat. Haruslah. Dalilnya kat mana? Jikalau Allah Ta'ala tidak harus perbuat dan meninggalkan akan apa-apa mungkin. Kalau tidak harus, kalau tidak harus kok, tentulah wajib perbuat. Jadi apabila tidak harus, maka sama ada wajib atau mustahil. Jadi kalaulah Allah tidak harus perbuat dan meninggalkan akan apa-apa mungkin, tidak harus, nescaya tentulah wajib perbuat atau mustahil perbuat. Dia kalau tak harus, jadi wajib perbuat ataupun harus perbuat. Kalau wajib perbuat jadi macam mana pula? Kalau mustahil perbuat jadi macam mana pula? Dan jika wajib perbuat mumkinun, maka tentulah mumkinun itu jadi qadim.
Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Kalau wajib perbuat, mungkin tu pasti qadim. Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Jadi kalau tentu qadim, macam mana nak perbuat? Tak jumpa logik belaka tu. Kalau Tuhan wajib perbuat apa-apa mungkinun ni benda yang harus ada, harus tiada. Tapi kalau Tuhan wajib perbuat, berarti mungkinun jadi wajib lah. Kalau wajib ada tu mesti kena qadim. Hak wajib ada mesti qadim. Allah wajib ada, Allah qadim. Sifat kudrah Allah wajib ada, kudrah Allah qadim. Sifat iradah Allah wajib ada, maka sifat iradah Allah qadim. Kalau buat mungkinun ni wajib, maka mungkinun jadi qadim jugalah. Tapi kalau mungkinun jadi qadim, Tuhan nak perbuat macam mana? Gini, dia qadim dengan buat ni, dia takkan jumpa. Faham tak? Buat dengan qadim takkan jumpa. Buat benda yang sah tak ada. Faham tak ni? Kalau benda tu ada sedia kala, nak buat macam mana? Benda yang sedia kala adanya, boleh buat? Tak boleh. Hak benda boleh buat ni, hak asal tak ada, barulah boleh buat. Jadi kalaulah mungkin ni qadim, mungkin ni bukan Tuhan buat lah jadinya pula. Tak nampak langsung tu. Tak logik akal langsung. Tuhan ni wajib perbuat, kerana kalau Tuhan wajib perbuat, maka mungkinun jadi qadim. Kalau mungkinun jadi qadim, Tuhan nak buat kot mana? Tak nak buat lah sebab benda-benda qadim. Maka mustahil ada sesuatu yang bukan Tuhan perbuat. Mustahil. Sebab apa? Kalau ada sesuatu yang bukan Tuhan perbuat, lucu Tuhan sebagai Rabb, Tuan yang hakiki. Sebab apa? Sebab ada satu benda yang bukan Tuhan buat. Benda tu qadim macam Tuhan, tapi bila qadim bukan Tuhan buat, jadi makna bukan makhluk Tuhan. Oh, ada lah benda yang bukan makhluk Tuhan, mustahil sama sekali. Lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki. Sebab apa? Sebab tu ada benda yang bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah golongan falsafah berpegang alam ni qadim, kafir lalu dah. Apa kafir? Sebab kalau alam ni qadim, makna alam ni bukan Tuhan buat. Jadi ada suatu benda yang terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil sama sekali. Jadi mungkin ni bukan perkara yang qadim. Sebab apa? Sebab mungkin ni perkara yang asal tiada, kemudian Allah yang mengadakan. Dan iaitu mungkin ni qadim, mustahil. Kenapa? Kerana mungkin ini baru ada dengan pandangan dua mata kita. Benda ni semua benda baru belaka. Benda baru belaka. Tiba-tiba mungkinun jadi qadim, akal tak terima sama sekali. Itu jikalau Allah wajib perbuat mungkinun, walhal harus Allah perbuat, harus Allah tidak perbuat. Kalau wajib Allah perbuat, ni jadi perkara mungkinun tu qadim, mustahil sama sekali. Dan jika mustahil perbuat, sebab tadi kalau Allah tidak harus perbuat dan meninggalkan perbuat, dia akan keluar dua. Sama ada Allah wajib perbuat, mustahil, sebab jadi mungkin untuk qadim. Satu laginya mustahil Allah perbuat. Kalau jalan mustahil Allah perbuat pula ke mana? Dan jika mustahil perbuat, maka tentu mungkinun ini tidak ada sedia lagi. Tak ada. Kerana tiap-tiap mustahil barang yang kerana tiap-tiap yang mustahil barang yang tentu tiada. Kalau Tuhan mustahil perbuat, tak ada lah benda. Tuhan mustahil buat mungkinun. Oh, lagi tak logik. Ni dah ada depan mata kita ni. Ada belaka ni kan, mana mustahil Tuhan perbuatnya. Ini ada depan mata kita ni, mungkinun belaka ni. Kalau Tuhan mustahil perbuat, tak ada lah mungkinun. Dan iaitu tiada ni, tentu tiada mungkinun ni, mustahil.
Kerana mumkinun sudah ada setengah-setengahnya dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala. Ni ada depan mata kita kan. Hak telah ada lah. Hak ada kemudian telah binasa, kita dah tengok. Hak ada tapi belum ada lagi, kita dah tengok. Hak lagi akan ada, mungkinun juga. Hak lagi akan ada, dia panggil mumkinun. Dia panggil mumkinun sayujad, dia kata. Mungkinun yang lagi akan ada. Hak mumkinun, hak ada dah ni anak kita. Mumkinun yang lagi akan ada cucu kita. Mungkinun juga tu. Dengan musyahadah ni, hak mumkinun hak ada depan mata kita, anak kita lah, cucu tengok. Kalau dah sempat lah. Tapi cucu mungkinun juga, benda yang harus ada, harus tiada. Tapi mungkinun sayujad ada. Sekarang tak ada. Adapun hak tok nenek kita mungkinun juga, tapi mungkinun tu sudah ketiadaan. Dia panggil mumkinun ma'dumun ba'dal wujud, dia panggil. Itu istilah lagi tu. Tok kita, tonyang kita mungkinun juga, tapi mumkinun ma'dumun ba'dal wujud, tak ada selepas daripada Tuhan mengadakan mereka. Tok nenek kita asal tak ada, Tuhan buat dia, kemudian mati dah merekanya, mungkinun juga. Waktu kita tengok, tak boleh tengok juga. Jadi mumkinun ni hak depan mata kita lah, kita boleh tengoknya. Jadi kalaulah mustahil buat perkara mumkinun ni, maka hak depan mata kita tak ada lah. Sebab mustahil kan Tuhan perbuat. Ada. Itu dalil bahawa harus Tuhan perbuat dan harus Tuhan tidak perbuat. Itu dalil akal. Kata harus Tuhan perbuat mumkinun dan harus Tuhan meninggalkan perbuat mumkinun. Kalau begitu, tetaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala itu harus memperbuatkan mumkinun, bukan wajib. Dan meninggalkan dia akan perbuat mumkinun, tidak mustahil. Tuhan meninggalkan perbuat, harus juga. Hak di bawah kekuasaan Allah Ta'ala belaka. Wallahu a'lam. Dengan ini selesailah huraian-huraian yang bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab ketuhanan uluhiyah. Kemudian masuk pula pada menghuraikan barang perkara yang bersangkut paut dengan rasul-rasul pula. Nak masuk pada nabawiyat lah pulaknya. Ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat. Kita ada 3 pembahagian dalam ilmu tauhid. Uluhiyat ni bab ketuhanan, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Nabawiyat hak kenabian, sifat wajib bagi rasul, sifat mustahil, sifat harus. Sam'iyat ni semata-mata kita dengar rasul cerita. Mana sam'iyat? Adanya malaikah, itu sam'iyat. Mana sam'iyat? Berlakunya qiyamah, itu sam'iyat. Barzah ke, mahsyar ke, syurga neraka ke, dalam akidah juga tu, itu sam'iyat. Ada ni hak ilahiyat, ketuhanan sesara ni dengan sifat harus yang terakhir. Jadi 41 semua sekali. Akan mengiringi pula perkara-perkara sifat-sifat yang bersangkut paut dengan rasul-rasul pula lah. Itu nabawiyat. Kemudian di belakang tu masuk pula kepada hak sam'iyat. Dalam kitab kita ni ada tak sam'iyat? Bab syurga neraka ada di belakang kita. Ada di belakang kita, tapi rekah je lah. Tak ada cerita bab syurga neraka. Ada. Di muka 39 ada cerita bab sam'iyat. Di muka surat 39 cerita bab sam'iyat dengan malaikahnya, dengan dibangkitkan kembali, kemudian dihisap, kemudian ditimbang, kemudian lalu titiang sirat. Itu sam'iyat belaka. Apa sam'iyat ni? Semata-mata dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dengan uluhiyat, nabawiyat, sam'iyat, lengkaplah enam rukun iman. Uluhiyat, nabawiyat dan sam'iyat. Yang wajib atas tiap mukallaf mengetahui akan dia, akan perkara yang bersangkut paut dengan Rasul ni, dengan jalan tafsil, dengan jalan hurai satu-satu. Maka aku berkata, kata ni almarhum Babazi, bermula sifat Rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu, tiap-tiap mukallaf mengetahui itu 4 sifat yang akan aku huraikan dia. Mana? Huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul, sidqun, artinya erti sidqun, benar. Dia masuk pula kepada sifat-sifat yang bersangkut paut dengan Rasul. Selepas habis bicara sifat-sifat yang bersangkut paut dengan Allah, sifat wajib, sifat mustahil, dan juga yang terakhir sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.